Baiklah, selamat pagi kepada semua warga SMPK Simin. Saya Lin Yuan Shua dari Kelab Pencegahan Jenayah. Pada hari ini, kita sangat bertuah kerana dapat menjemput DSP Ahmad Izeli dari bahagian bisikan operasi gangsterism D7 untuk diwawancara berkaitan dengan physical bully. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput DSP Ahmad Izeli. Salam sejahtera, Tuan. Hello, selamat pagi dan salam sejahtera Lim. Boleh dengar saya? Ya, boleh. Okey. Tuan, bolehkah Tuan menyatakan apakah visi, misi dan tugas bahagian judi, maksiat dan gangsterism? Okey, untuk soalan ini, terlebih dahulu saya bangkitkanlah dulu berkenaan dengan visi dan juga misi bagi Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia ya. Seperti mana yang kita tahu, peranan dan tanggungjawab Jabatan Siasatan Jenayah adalah seperti mana di bawah Seksyen 3 Braket 3 Akta Polis 1967. Yang mana di sini Jabatan Siasatan Jenayah berperanan untuk mengesan dan mencegah jenayah, menangkap dan mendakwa penjenayah. Bagi visi Jabatan Siasatan Jenayah pula, ialah menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas dari ancaman jenayah. Berkenaan dengan tugas bahagian D7, maksiat dan gangsterism Jabatan Siasatan Jenayah, kami di sini merangka plan tindakan balas yang strategik dalam membentras kegiatan perjudian, maksiat, gangsterism bagi membendung kegiatan jenayah berkaitan ke tahap yang paling maksimum. Bahagian kami juga merangka SOP iaitu Standard Operation Procedure dan garis panduan dalam menyeragam semua tindakan penguatkuasaan terhadap kegiatan pencegahan perjudian, maksiat, gangsterism agar semua individu ataupun kumpulan yang terlibat dikenakan tindakan undang-undang. Bahagian kami juga akan merangka kaedah pelaksanaan risikan maklumat berkenaan dengan kegiatan perjudian, maksiat, gangsterism yang mana mampan dalam menghasilkan kejayaan dalam setiap operasi yang dijalankan selaras dengan KPI iaitu kita punya Key Performance Indicator yang ditetapkan. Bahagian kami juga akan merangka plan operasi yang berkesan terhadap setiap serbuan perjudian, maksiat dan gangsterism yang dilaksanakan ke arah peningkatan kualiti siasatan bagi tujuan pertuduhan. Menganalisa modus operandi perjudian, maksiat dan gangsterism terkini selari dengan perkembangan teknologi agar kaedah yang dilaksanakan kekal relevan mengikut peredaran masa. Bahagian kami juga akan merancang pengurusan sumber manusia dalam menghasilkan kepakaran bagi memantapkan struktur organisasi. So ini adalah antara visi, misi dan tugas daripada bahagian judi, maksiat dan gangsterism D7. Baiklah, Tuan. Okey, jadi soalan kedua. Berapakah tahun Tuan telah berkhidmat dalam jabatan atau bahagian ini? Okey, untuk makluman Lim, saya sudah berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia selama tempoh lebih kurang 16 tahun. Sepanjang tempoh saya bertugas selama 16 tahun ni, saya mempunyai pengalaman dalam membuat siasatan iaitu saya pernah bertugas sebagai IO jenayah, saya pernah bertugas sebagai ASP trafik, saya pernah bertugas sebagai ASP penguatkuasa trafik. Ini untuk 3 pos ni semuanya saya bermula di Pulau Pinang lah, iaitu di Georgetown, IPD Timur Laut dan juga di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang. Kemudiannya saya bertukar ke bahagian ASP Squad Tactical Khas 3 Jabatan Siasatan Jenayah pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 saya telah dinaikkan pangkat sebagai DSP Squad Tactical Khas 3 dan kemudiannya saya telah ditukarkan kepada DSP Risikan Operasi bahagian D7 Gangsterism Bukit Aman sehinggalah sekarang. Baiklah. Jadi sekarang soalan ketiga. Apakah bully fizikal? Bolehkah Tuan memberi definisinya tak? Okey. Berkenaan dengan soalan ini ya, Lima, bully fizikal ni boleh didefinisikan dengan berbagai cara lah. Terdapat beberapa jenis perbuatan
ataupun tindakan buli yang mana kami di peringkat Polis Diraja Malaysia telah kenal pasti. So buli ni boleh dibahagikan kepada 4 jenis penyalahgunaan asas. Yang pertama sekali kita panggil sebagai buli fizikal, yang kedua sekali buli lisan, yang ketiganya buli psikologi, dan yang terakhir sekali buli cyber. Okey, untuk 4 penyalahgunaan asas buli ini, saya terangkan sedikit sebanyaklah untuk you tahu, begitu juga ada student-student lain faham. Untuk buli fizikal ni, kita klasifikasikan adalah sebagai satu tindakan ataupun perbuatan yang melibatkan memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta benda orang lain atau memaksa mangsa yang dibuli itu melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Melalui perbuatan buli fizikal ni juga, mangsa mungkin akan diejek, diseksa dan dipukul oleh si pembuli. Maksud kata ada kontak di antara pembuli dengan dibuli. Untuk buli lisan, ialah lebih kepada buli secara percakapan ataupun verbal. Yang mana buli lisan adalah apa-apa buli yang dilakukan dengan percakapan. Maksud kata dia mengusik atau menghina, menyebarkan kabar angin atau fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Ini adalah jenis buli yang paling biasa dilakukan, tak kiralah di mana sekalipun, sama ada di sekolah, kawasan awam, di rumah, di tempat kerja dan lain-lain. Maksud kata ada percakapan di antara pembuli dan juga yang dibuli. Okey, saya masuk pula berkenaan dengan buli psikologi ni, Lim. Buli psikologi adalah apa-apa yang dilakukan dengan niat untuk membuat seseorang tu berasa terpinggir atau ditolak. Seperti dengan keengganan untuk bercakap dengan seseorang atau menggalakkan orang lain untuk membuli dalam beberapa cara, dan juga pembuli mempengaruhi rakan-rakan untuk menjauhi mangsa dan tidak dibenarkan ada hubungan rapat. Maksud kata ada tindakan psikologi daripada pembuli kepada si buli. Ini adalah buli jenis ini adalah berkaitan dengan perhubungan biasanya di kalangan kanak-kanak lah, remaja dan belia, terutama sekali kepada kanak-kanak perempuan. Buli ni dia tidak seperti buli fizikal. Buli berkaitan psikologi ni tidak berlaku secara terang lah, maksud kata dia tak secara open dan boleh terus berlaku dalam jangka masa yang panjang tanpa diketahui. Maksud kata dia psycho kita dari aspek buli. Maksud kata dia torture mental kita, torture emosi kita, dia ganggu kita punya perasaan. Itu adalah buli psikologi lah. Yang terbaru sekali, buli yang mana kita kenal pasti adalah dipanggil sebagai buli cyber. Buli cyber ni adalah trend yang terbaru lah. Maksud kata buli cyber ni membuli oleh pembuli kepada si buli melalui penggunaan teknologi. Maksud kata dia menggunakan handphone, message text, laman sosial seperti di Facebook, email. Dia akan ganggu, mengugut dan memalukan si buli melalui cara-cara media ataupun alam maya. Maksud kata ini boleh mengakibatkan kesalahan undang-undang dan sekiranya berlarutan, ianya boleh diambil tindakan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi lah. So ini adalah antara jenis-jenis buli yang terdapat di masa sekarang ni, yang mana kita di peringkat polis, di peringkat kementerian telah kenal pasti yang mana sedang berlaku dan telah berlaku daripada dulu sehinggalah ke hari ini. Ya, baiklah. Jadi untuk soalan yang tertulisnya, pembulian fizikal boleh berlaku melalui cara atau kaedah apa? Boleh tak Tuan menyatakan lebih terang? Okey. Untuk pembulian fizikal ni, seperti mana yang saya terangkan tadi Len, pembulian fizikal ni merupakan satu perbuatan. Maksud kata ada tindakan daripada pembuli ke arah si buli. So maksud kata ianya boleh melibatkan pukul, memukul, pemerasan ugut, dia menampar, dia menendang, dia menarik rambut, menolak, mencubit, menyepak sehingga menyebabkan kecederaan. Kalau di peringkat yang lebih ekstrim, dia boleh menyebabkan kematian. So ini adalah antara
pembulian fizikal yang mana melibatkan kontak antara A kepada B. So ini adalah antara cara dan kaedah je lah. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah ciri-ciri pembuli fizikal? Tuan. Okey, untuk tanda-tanda seorang menjadi mangsa. Okey, untuk perkara ini ya, ciri-ciri pembuli fizikal. Okey, biasanya perkara ni kita banyak tengok TV, kita banyak tengok media, kita banyak tengok laman sosial. Pembuli ni biasanya ciri-ciri dia dari segi fizikal terdiri daripada pelajar menengah lah, iaitu dia tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 yang mana lebih senior. So mereka ni kita kenal pasti daripada study kita, daripada case kita, daripada kita punya pemantauan. Pembuli dia punya fizikal ni mestilah bertubuh besar, dia tegap dan tinggi. Maksud kata yang dibuli tu mestilah lebih superior ataupun lebih besar keadaan fizikal dia daripada yang dibuli. Dia melibatkan sekumpulan pelajar dan biasanya usia mereka ada yang senior lah daripada yang dibuli tu. Maksud kata dia jaranglah berlaku buli antara one to one. Selalunya dalam kejadian buli fizikal dia mesti melibatkan dua orang atau lebih. Maksud kata terhadap si buli. Buli, satu cara dia punya buli ni biasanya berlaku adalah kerana untuk menghilangkan perasaan bosan lah dekat sekolah yang kami study dia punya aspek-aspek dia. Selalunya kejayaan membuli pelajar junior akan menunjukkan mereka ni kuat, berkuasa dan tidak mudah digertak. Manakala kalau kita study pula, yang dibuli ni kebanyakannya yang menjadi mangsa adalah pelajar menengah rendah lah, iaitu tingkatan 1, 2 dan 3 serta pelajar sekolah. Yang maksud saya tadi tu, yang dibuli ni biasanya akan bertubuh kecil. Lepas tu fokus orang-orang yang dibuli ni pula adalah pelajar yang kerap. Kalau kita tengok cikgu puji ke, kawan puji ke, diorang ni akan jadi target group lah, target person lah untuk kumpulan-kumpulan yang dibuli ni. Lepas tu dalam masa yang sama, pelajar-pelajar yang baru masuk ke sekolah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok juga ada study yang dibuat, pelajar yang kelihatannya buruk, pelajar yang berkelakuan sombong. Ini antara grup-grup ataupun kumpulan ataupun individu yang menjadi target lah untuk dibuli oleh si buli ni. So kalau seperti mana penjelasan saya tadi, itulah dia ciri-ciri pembuli fizikal ni. Jadi untuk soalan seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan pemikiran seseorang yang menjadi pembuli fizikal? Okey, ini satu soalan yang baik. Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa mereka ni suka membuli lah. Yang ini berdasarkan research yang banyak saya baca, report-report yang banyak saya go through, case-case yang banyak saya study, yang pernah saya lalui. Lepas tu dengan pengalaman kerja saya yang pernah saya tempuhi. Antaranya ialah faktor rakan sebaya lah. First kali mesti faktor rakan sebaya yang mempunyai pengaruh paling kuat untuk mengubah tingkah laku pelajar. Maksud kata kawan kita daripada A ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya lah. So mereka ni banyak mempengaruhi kita. Bila kita tengok satu orang tu, wah dia ni macam memberi inspirasi lah pada kita. So itu adalah antara faktor yang menyebabkan pemikiran seorang tu menjadi pembuli fizikal. Contoh kata bila dia junior, dia tengok senior dia suka bully orang A, orang B, orang C. Bila dia naik tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, dia pun macam terangsang, dia pun terasa macam ada keinginan untuk sampai ke tahap itulah. Individu yang membuli ni juga memperlihatkan rasa tidak puas hati mereka. Kadang-kadang yang pembuli ni dia ada satu perasaan yang tidak sepuas hati dalam diri dia. So dia pun marah
geram dan tidak puas hati, untuk dia melepaskan dia punya marah ni semua, dia menjadi pembuli fizikal. So kita juga kenal pasti mereka ni yang jadi pembuli ni pernah menjadi mangsa buli. Mangsa buli tu maksud saya, diorang ni pun pernah dibuli. So pada satu tahap tu, inilah masanya saya untuk membalas balik, dan saya berada di satu tahap yang mana saya perlu menjadi pembuli fizikal. Macam kita masuk sekolah sebagai junior, senior kita akan panggil kita, berjumpa kita, ragging kita dan sebagainya lah. So, bila kita jadi senior, kita pun ada satu trademark, kita pun kena juga menjadi pembuli fizikal ni. Tu yang mana satu budaya yang dibawa lah, yang dibawa daripada dulu sampai sekarang. Yang mana susah dan perlukan banyak pendedahan dan program dan juga didikan untuk benda ni putus dan berubah. Okey, gangguan personaliti seperti antisosial, golongan yang tidak pernah berasa bersalah apabila membuat kesalahan. Kami juga kenal pasti individu-individu yang menjadi pembuli fizikal ni, dalam pemikiran mereka adalah individu yang gagal mengendalikan emosi yang baik. Golongan ini biasanya terdapat pada kanak-kanak hyperaktif atau cergas yang melampau, yang sering bersikap tidak pernah mengambil peduli perasaan orang. Pembuli fizikal ni adalah individu-individu yang kami tengok sebagai diorang ni tak boleh kontrol diorang punya emotional. Maksud kata mereka belum matang, mereka banyak tengok TV, banyak pengaruh kawan-kawan. So mereka akan menjadi seorang pembuli fizikal. Ya Lim, ya? Okey, mereka ni juga kami kenal pasti tidak berjaya dalam pelajaran, nakal dan mempunyai masalah disiplin. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab apa, kadang-kadang diorang ni datang nak main, nak enjoy, nak fun. Lepas tu dalam masa yang sama mempunyai masalah disiplin lah. Mungkin daripada family diorang, daripada diorang punya community, daripada diorang punya neighborhood dan sebagainya lah. Kami juga ada study yang dibuat oleh peringkat tertinggi di universiti, di badan-badan NGO. Antara penyebab pemikiran seseorang itu menjadi pembuli fizikal adalah akibat daripada perceraian ibu bapa. Ada juga yang menyatakan terlalu dimanjakan oleh ibu bapa. Dan ada juga menyatakan sekadar mahu berseronok. Mereka ni nak berseronok lah. Bila dia orang bully, dia orang rasa seronok. Ada yang mental diganggu dan sebagainya di rumah akibat perceraian ibu bapa, dia orang bawa ke sekolah, bawa ke jadikan bully itu satu tindakan untuk melepaskan tension dia orang di rumah terhadap yang dibuli itu. Dia orang ni juga kami kenal pasti sebagai mereka ni bosan lah dengan sekolah, dan membuli pelajar lain merupakan salah satu cara untuk menghilangkan bosan. Kadang-kadang kita pergi sekolah ni, ada hari tu masa kita betul-betul komit nak belajar. Ada subjek-subjek tu kita tak berapa minat, kita tak berapa seronok, kita pun ambil peluang untuk gunakan masa tu untuk membuli pelajar lain. So kadang-kadang tindakan ni dia dapat menghilangkan rasa boring pembuli itu sendiri ketika berada di sekolah. Mereka ni pun marah dan benci pada bangsa atas disebab disayangi guru atau sebab-sebab yang tertentu lah. So ini antara faktor-faktor yang membuat seseorang itu menjadi pembuli fizikal. Kadang-kadang diorang ni pun ingin menunjukkan kekuatan sendiri juga. Bila kita bully, orang tengok, wah itu ahli, banyak berani bully sana, bully sini. Dia macam menunjuk kekuatan dia. Maksud kata bila dia lalu je, orang semua takut. Dia pembuli ni merasa seronok lah. Dia rasa bangga, dia rasa macam satu feel yang mana dia perlu ada pada dalam diri dia semasa berada di sekolah. Faktor yang terakhir yang mana kita kenal pasti yang mungkin memainkan peranan penting ialah media massa dan media cetak lah. Yang mana kalau kita tengok dalam TV memaparkan aksi, pertuturan dan tingkah laku yang ditayangkan menjadi ikutan oleh setengah-setengah pembuli fizikal ni. Kadang-kadang pelakon tu menjadi role model bagi golongan remaja ni. Kalau zaman saya sekolah dulu,
Saya tengok cerita apa tu Young and Dangerous. Young and Dangerous tu masa zaman sekali sekolah menjadi satu filem yang menjadi idola lah kepada pelajar-pelajar, yang mana ada geng, ada aktiviti gangster, ada bully sana, bully sini. Dia menaikkan semangat-semangat pembuli ni untuk membuli. Cerita-cerita macam ni lah yang mana mesej-mesej yang diorang tengok ni daripada filem, daripada dokumentari, daripada video klip sosial media ni, ini yang mengangkat semangat pemikiran diorang untuk menjadi pembuli fizikal. So ini adalah antara faktor yang mana kami kenal pasti yang boleh membuatkan pemikiran seseorang tu menjadi pembuli fizikal. Baiklah Tuan. Saya pun setuju dengan Tuan yang tadi cakap tadi. Okey, jadi apakah tindakan atau perkara yang boleh didorong oleh buli fizikal? Okey, merujuk kepada soalan ni. Okey, apakah tindakan ataupun perkara yang boleh didorong oleh buli fizikal? Okey, bila maksud kata tindakan atau perkara yang didorong oleh pembuli fizikal, ia merujuk kepada kesan buli tu. Apa yang saya boleh terangkan di sini ialah kesan buli ni boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan emosi dalam kehidupan kita lah, sama ada dalam tempoh masa yang pendek ataupun panjang. So maksud kata bila ada berlakunya buli fizikal ni, dia bukan saja memberi gangguan kepada fizikal kita yang dibuli ni, dia malah memberi gangguan pada emosi kita. So maksud kata bila si buli ni membuli seseorang, dia secara direct dan juga indirect akan mengganggu emosi yang dibuli itu. So maksud kata contoh kita pergi ke sekolah, kita niat nak belajar, kita niat nak menimba ilmu. Tapi bila datang sekolah, kita dibuli, kita dikacau, kita diganggu, dia mengganggu emosi kita. Dia mengganggu kesihatan fizikal kita. Dalam masa yang sama, mangsa ataupun dibuli itu akan merasa tertekan, kesunyian dan cemas. Bila kumpulan yang membuli ni tak ada, dia akan rasa tenang, happy. Tapi bila kumpulan-kumpulan membuli ni datang, dia akan mulalah merasa tertekan, cemas, takut dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kesan membuli ni juga, mangsa yang dibuli ni akan merasa harga diri dia rendah. So maksud kata dia akan rasa very inferior lah. Maksud kata dia rasa kecil, dia berasa rendah dan dia rasa macam semangat dia tu hilang. Mangsa biasanya akan mengalami kesakitan kepala, sakit perut, keletihan dan kurang selera makan bila dah terlampau ekstrim sangat dia dibuli secara bentuk fizikal ni. Mangsa juga kadang-kadang bila dibuli ni, kita akan baca ke tahap yang maksimum. Kami di peringkat polis akan baca ke tahap jangka masa panjang. Bukan saja pendek, kita akan baca jangka panjang dan seterusnya. Maksud kata, dia akan sampai ke satu tahap, kesan ataupun perkara yang mendorong ni, dia akan membuatkan si buli ni membunuh diri ataupun cuba membunuh diri. Mangsa juga akan ada timbul dendam untuk cuba membalas kepada si pembuli ni secara senyap-senyap. Kajian dan penyelidikan juga yang mana saya banyak baca daripada peringkat Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan dan sebagainya, menunjukkan bahawa siapa sahaja yang terlibat dengan buli, sama ada mereka membuli orang lain atau yang dibuli, mempunyai risiko tinggi untuk menghadapi kemurungan. So ini adalah antara kesan-kesan yang mana kami PDRM telah kenal pastilah antara perkara yang mendorong, yang memberi kesan terhadap buli fizikal ni. Okey? Ya, baiklah. Jadi nampaknya kita boleh tahulah betapa bahayanya buli fizikal terhadap kita. Jadi soalan ke-10, golongan manakah yang kerap menjadi mangsa buli fizikal? Boleh Tuan menyatakan tak manakah golongan? Okey, seperti mana yang saya terangkan tadi, di Malaysia ni,
dia terdapat banyak golongan yang mana kerap menjadi mangsa-mangsa buli. Ada di kalangan pelajar-pelajar, ada di kalangan di tempat, ada buli di sekolah, di tempat kerja, di rumah, di tempat awam dan lain-lain lah. Namun untuk hari ini saya fokus kepada di Malaysia ni pelajar-pelajar. Untuk sesi wawancara ni. Pelajar-pelajar adalah golongan yang sering menjadi mangsa buli fizikal. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab mereka ni belum lagi melalui zaman universiti, melalui zaman remaja, melalui zaman kerja, perkahwinan dan seterusnya lah. So biasanya golongan yang menjadi mangsa buli di peringkat sekolah ni adalah pelajar-pelajar baru. Maksud kata pelajar yang junior lah. Lepas tu mereka ni selalunya yang kami kenal pasti mangsa buli di peringkat sekolah ni adalah mereka yang bertubuh kecil, pelajar yang kerap dipuji oleh guru, lepas tu pelajar yang kelihatan buruk, lemah, pelajar yang dikatakan berkelakuan sombong. Ini adalah antara golongan-golongan yang kerap menjadi mangsa buli. Sebab apa? Bila si pembuli ni jarang kita tengok kecil badan dia nak buli orang besar. Dia mestilah badan dia besar, dia ramai, dia senior, baru dia bergerak. Tak pernah jaranglah kita tengok pembuli tu kecil, dia nak buli tu besar. Dia macam tu lah. Betul tak, Lim? Ya, betul. Lepas tu dalam masa yang sama, pelajar-pelajar yang senior lah, yang mana junior masuk, dia tengok junior ni tak tahu apa, dia mesti tunjuk power dia, mesti mau tunjuk senior dia, dia akan bully lah pelajar-pelajar yang junior ni. Dia ejek nama bapak dia lah, dia ejek nama mak dia lah. Macam itulah zaman-zaman sekolah punya bully kan. Itulah cara antara isu-isu dia, Lim. Baiklah. Jadi maksud saya lah, sebelum kita pelajar baru kita masuk, bukan cikgu ajar, mereka ajar dulu, betul tak? Mereka ajar dulu, mereka punya power, lepas tu baru cikgu. Ini yang nak tunjukkan yang punya pengalaman, betul tak, Pak? Betul. You zaman sekolah, you masa jadi junior, senior you ada bully you? Ada, sebab ini sekolah dia punya itu disiplin sangat baik lah. Dia punya cikgu bagus. Jadi sekolah kita tak pernah ada perkara macam ni. Sebab bagus. Sebab bukan saja kita ada guru disiplin, kita ada lembaga pengawas, kita ada lembaga sebaya, kita ada banyak lagi. Yang macam ada pasukan kadet polis dan yang penting ni kelab pencegahan jenayah. Kita semua kerjasama untuk menghentikan kes bully fizikal macam ini. Okey. Ya. Okey, bagus. Untuk soalan seterusnya. Apakah yang akan terjadi sekiranya seseorang itu didapati melakukan bully fizikal? Okey, apa yang kami kenal pasti di peringkat kami lah PDRM ni, apa yang terjadi sekiranya seorang itu didapati melakukan bully fizikal. Pertama sekali, simptom-simptom pada mangsa yang dibuli tu. Pertama sekali akan berlaku perubahan emosi yang ketara lah. Maksud kata si bully ni akan menghadapi perubahan emosi yang ketara. Macam dia sedih, dia akan menjadi kemurungan dan kadang-kadang dia gembira. Ini ada antara perubahan-perubahan emosi lah yang mana berlaku kepada dibuli ni. Antara lain ialah dia tidak menunjukkan minat untuk ke sekolah. Sekiranya anda tak nak pergi sekolah walaupun sihat, jangan paksa anak anda pergi sekolah. Sebaliknya, bawa anak anda berjumpa dengan pihak sekolah. Mungkin anak anda tak nak pergi sekolah kerana beliau sering dibuli. Kadang-kadang kita dapat tahu dia pergi sekolah awal, dia balik lewat dari sekolah. Mungkin masa time ni ada mangsa diugut untuk datang awal ke sekolah untuk dibuli. Kadang-kadang kita kenal pasti bahawa ada mengadu sakit
apa ni dan sebagainya. Ini kadang-kadang berlaku bila mana si buli tu mungkin minta duit belanja anak kita, lepas tu anak kita pula yang tak dapat makan masa waktu rehat tu. Kadang-kadang bila kita tengok balik, yang dibuli ni akan ada kesan luka pada tubuh badan, pakaian dia pun tidak kemas, kotor dan koyak. Ini kita kena tengok balik ni. Kadang-kadang diorang ni yang dibuli ni, dia takut untuk bercakap. Dia dibuli di sekolah, dia dibuli di luar sekolah dan sebagainya. Mereka ni akan sentiasa berasa rendah diri dan mempunyai tahap penghargaan diri yang sangat rendah. Kalau you tengok kadang-kadang prestasi yang dibuli ni, simptom-simptom mangsa yang dibuli di sekolah ni, prestasi akademik dia pun akan merosot. Kadang-kadang dia tidak buat kerja sekolah, kadang-kadang dia malas, dia tak komit dalam sesuatu apa yang dia buat. Kadang-kadang bila kita tengok dia punya cara berjalan pun kadang-kadang tidak betul. Mungkin ini berlaku akibat daripada dibuli secara seksual dan sebagainya lah. Kadang-kala mangsa yang dibuli di sekolah ni juga dia mencederakan diri dia sebab apa, dia dah tension, dia dah rasa tekanan dan tertekan akibat daripada tindakan buli fizikal ni. So ni adalah antara simptom-simptom yang mana kita kenal pasti yang menjadi akibat daripada buli fizikal di sekolah ni, Lim. Ya, betul-betul. Soalan yang seterusnya. Apakah akta dan seksyen yang sering digunakan bagi menyapit kesalahan atas seseorang yang telah melanggarnya? Sebab kalau saya tahu, mungkin yang tiada akta untuk buli cyber atau buli fizikal. Tapi kalau kita tengok dari sudut lain, kita boleh guna beberapa akta atau seksyen yang boleh menyabitkan kesalahan. Boleh tak tuan menerangkan, boleh tak tuan terangkan akta dan seksyen yang sering digunakan? Okey, ini adalah satu soalan yang baiklah. So ini saya minta you highlightkan kepada student, you highlightkan kepada kawan-kawan. Sebab apa, setiap apa yang kita buat, sekiranya ada berlaku satu perbuatan yang menyalahi undang-undang, ada undang-undang yang boleh kita apply, yang kita guna pakai di peringkat Polis Diraja Malaysia ni. Okey, untuk kes-kes buli ni, seperti mana yang you cakap tu memang betul lah. Tidak ada satu akta yang khusus untuk kes buli ni. Dia bergantung kepada tindakan dan juga perbuatan si buli tu kepada yang dibuli. Baru kita boleh grupkan dia di bawah seksyen kesalahan apa. Lim, Contoh kata, dia bergerak dalam satu kumpulan, contoh kata 2 orang atau lebih, dia telah memukul satu yang dibuli ni. Itu kita akan klasifikasikan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Yang mana di dalam kesalahan ini, dia telah mengambil satu tindakan bersama kawan-kawan dia untuk memukul yang mana yang dibuli tu. So maksud kata bila satu laporan polis dibuat, kita boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 147 ni. Iaitu kita panggil sebagai merusuh lah. Merusuh maksud kata dia dengan kawan-kawan dia pergi jumpa A, dia pukul A ni, lepas tu dia bully A ni sampai A ni cedera. Maksud kata boleh kita di peringkat polis membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 147. Kalau contoh kata senario yang lain, ada berlaku kejadian yang mana A ni telah menumbuk B. Dia telah menampar B. Dia telah menendang B, menarik rambut B. Hingga menyebabkan kecederaan kepada yang dibuli ni. Ini kita kena buka seksyen lain pula. Dia ada banyak seksyen di dalam kita punya undang-undang ni yang mana cover satu skop ayat buli tu. Okey? So maksud kata di dalam kes ni pula kita akan buka seksyen 323. Lepas tu kalau contoh kata dia berlaku satu senario, berlaku kes pemerasan ugut. Maksud kata individu A dan B berjumpa dengan si buli, yang dibuli tu C,
Dia datang, jumpa, dia cakap, ini hari you punya bapak kasih you berapa duit belanja? Yang si dibuli ni cakap RM2. You bagi saya tu RM2, you tak payah makan. You balik nanti makan. Kami dua orang mau makan. Contoh macam tu. So kes tu kita boleh buka di bawah section 383. Lepas tu ada lagi senario yang mana bully secara lisan. Maksud kata dia bully secara cakap. You jangan, contoh A dan B dan C berjumpa dengan D. Dia cakap, dia orang pergi secara berkumpulan berjumpa dengan dibuli ni. Dia cakap macam-macam lah. Maksud kata, you jangan tunjuk langsi, saya pukul you, saya bakar you punya rumah, saya hantam you sampai you mati. Macam ni antara ayat-ayat yang dikeluarkan secara bully lisan. So maksud kata kita boleh siasat di bawah section 506, 509 dan sebagainya lah. Kalau bully cyber, maksud kata bully menggunakan platform media sosial ni, kita akan gunakan section yang lain pula. Section yang lain tu maksud kata section di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Iaitu section 233 lah. Yang ini kalau kita dapat cukup evidence, keterangan yang mencukupi, dia akan jatuh hukum sampai ke peringkat denda dan juga sampai ke peringkat penjara. Kalau kesalahan tu serius, dia boleh ke arah kedua-duanya sekali. So notes ni saya akan forwardkan kepada Lim. So you boleh rujuk lah. Tapi kebanyakan kesalahan-kesalahan di bawah bully ni, kita akan siasat di bawah kanun keseksaan lah. Sebab dia melibatkan bully fizikal kan. Kes bully ni juga kalau sudah sampai ke tahap yang ekstrim, dia boleh yang mana menyebabkan kematian, kita terpaksa apply section 302 iaitu kerana membunuh. Lepas tu dalam so kita ada section-section di dalam kanun keseksaan tu yang mana cukup lengkap. Apa kesalahan you buat, apa tindakan yang you telah lakukan, dia ada section-section yang kita akan gunakan, kita akan apply untuk kita siasat you. Kalau contoh kata bagi kes yang dilakukan fitnah, macam contoh kata dia A, B dan C melakukan fitnah kepada D. Contoh kata dia cakap, ini orang curi, ini orang jahat, ini orang itu, ini dan sebagainya. Sekiranya dia buat satu laporan polis, ada cukup evidence, ada cukup keterangan, ada cukup bukti, kita boleh siasat di bawah section 499 dan sebagainya lah. Kalau contoh kata ada menggunakan perkataan atau isyarat yang mengaitkan kehormatan seseorang. Contoh kata yang si bully ni tunjuk lambang middle finger, tunjuk gambar-gambar yang mengaibkan seseorang. Kadang-kadang biasalah lelaki ni zaman sekolah bila nampak perempuan, dia tengok je, dia akan tunjuk atas lah, bawah lah kan. Kadang-kadang perempuan ni dia akan rasa macam tak syok tau. Dia akan rasa macam ini satu perkara yang mengaibkan kehormatan saya kan. So hari-hari dia kena macam tu, dia ganggu macam tu, dia tunjuk middle finger, dia tunjuk atas, dia tunjuk bawah. So bila yang dibuli ni, dia boleh merasakan teraib, dia rasa kehormatan diri dia jatuh. Dia boleh buat report. Bila dia buat report tu, kita akan siasat lah di bawah section 509, 506 dan sebagainya kan. So dalam masa yang sama, kita akan siasat seperti mana saya cakap tadi, kita akan gunakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Di peringkat sekolah ni, kadang-kadang kita ada banyak kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada platform media sosial lain. Kadang-kadang student-student ni, dia rasa bangga dia ikut geng. Contoh kata geng 18, 04, geng-geng Cina, geng-geng Melayu dan sebagainya, geng-geng India, dia orang suka upload dalam TikTok. Dia orang pakai baju ni, logo ni, ada tattoo ni, ada ikut majlis ini dan sebagainya. So bila perkara-perkara ni kita terima report, contoh kata cikgu lah sendiri kan, dia kenal pasti student A, dia ada akaun TikTok. Dalam masa yang sama dia ada upload lah, dia potong kek melalui upacara angkat sumpah dan sebagainya. Boleh satu report polis dibuat, boleh polis mengambil tindakan terhadap individu tersebut.
So itulah antara akta-akta ataupun seksyen-seksyen kesalahan yang kita guna pakai terhadap istilah bully ni, Lim. Okay, untuk soalan seterusnya, apakah status, misalnya statistik lah, kes bully fizikal di Malaysia, bolehkan tuan-tuan apa? Okey, statistik yang akan saya berikan ni adalah merupakan statistik yang mana saya telah dapat, pada saya telah go through di peringkat D4 JSJ Bukit Aman lah, di bahagian rekod jenayah kami lah. So dari yang mana saya akan reveal hari ni adalah dari tahun 2018 sehingga ke 2021 sehingga kini lah. So kalau you tengok statistik yang mana saya bagi kepada you ni, daripada kami di peringkat Jabatan Siasatan Jenayah telah mengenal pasti yang mana seksyen-seksyen kesalahan yang mana melibatkan pelajar sekolah yang terlibat dalam siasatan jenayah kekerasan. Antara kes-kes ni yang mana kita telah grupkan adalah mencederakan, iaitu seksyen 323, 324, 325, 326. Maksud kata under seksyen ni, 323 ni adalah pukul. Dia pukul pakai tangan ke, dia pukul pakai senjata ataupun objek ke, lepas tu dia pukul sampai orang tu patah ke apa ke, dia akan jatuh di bawah seksyen, di bawah kolom ni lah. Lepas tu untuk kolom yang seterusnya iaitu kolom pemerasan, seksyen 384, 385. Yang ni dia ada melakukan pemerasan, so kita akan jatuhkan statistik return dia di bawah kolom pemerasan ni. Untuk tindakan dan juga perbuatan merusuh, iaitu under seksyen 147, 148 ni, kita masukkan bawah ni lah. Maksud kata ini gaduh beramai-ramai, kita akan masukkan bawah kolom ni. Ugutan jenayah tu, macam saya cakap tadi lah, ada seksyen 506, 507, 509 tu yang ada bagi isyarat lucah, cakap lucah, mengugut secara nak bunuh, nak bakar ke, ugutan jenayah, kita masukkan dalam kolom ni. So ini 4 kolom yang mana kami telah wujudkan, yang mana return ni adalah yang mana kita kenal pasti ianya melibatkan pelajar sekolah yang terlibat dalam siasatan jenayah kekerasan yang berlaku dalam kawasan sekolah, Lim. Maksud kata dalam kawasan sekolah tu ada berlaku jenayah, ada berlaku aktiviti bully. Inilah dia statistik dia. Untuk tahun 2018, jumlah return untuk mencederakan adalah 196. Yang ini sekali lah, 196 ni ada yang 323, ada yang 324, ada yang seksyen 325 dan 326. Pemerasan 5, merusuh 50, ugutan jenayah 13. So jumlah untuk tahun 2018 adalah sebanyak 264. Manakala tahun 2019 adalah sebanyak 244. Tahun 2020 ni, tahun ni banyak menurun. Maksud kata dari awal tahun, dari Januari sehingga Disember, untuk pelakuan mencederakan 60, pemerasan tak ada, merusuh 18, untuk ugutan pun tak ada. Yang mana return saya bagi ni adalah statistik untuk satu Malaysia, Lim. Yang mana kami di peringkat Bukit Aman edarkan untuk satu Malaysia. Pada tahun 2020 ni besar kemungkinan ianya menurun mendadak berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya adalah disebabkan pandemik COVID-19 lah. So maksud kata orang pun kan, orang pun takut nak pegang orang, takut nak jumpa dekat-dekat kan, orang pun takut nak cakap macam-macam. So dia ada penjarakan sosial, SOP dan sebagainya, pakai mask dan sebagainya. So dia menurun. Untuk tahun 2021 dari Januari sehingga ke Mei, kes setakat hari ini mencederakan 30, pemerasan tak ada, merusuh 17, ugutan jenayah 6. So 53. So secara keseluruhan jumlah kes sehingga hari ini adalah sebanyak 639 kes lah yang mana kita ada buka kertas siasatan. Okay, so kalau you tengok di bahagian statistik ni, ia merupakan seperti mana saya cakap tadi, dia melibatkan pelajar sekolah yang melakukan jenayah kekerasan dalam kawasan sekolah, Lim. Maksud kata bukannya di luar kawasan sekolah. Maksud kata dia dah habis sekolah, dia pergi menyamun ke, dia pergi pukul orang, tak ada. Ini maksud kata kita dah narrow down dia punya scope tu. So maksud kata seperti mana yang you cakap tadi tu betul.
kita tak ada satu seksyen kesalahan khusus untuk buli. Maksud kata perbuatan buli itu bergantung kepada tindakan dan juga perbuatan yang dia buat terhadap dibuli tu. So kita grupkan mengikut seksyen-seksyen ni lah, Lim. Ya. Sebab you tengok tuan, ini dari tahun 2020 sampai hari ini tahun ni tengok dia menurun dengan secara mendadak. So kalau pandangan saya rasa mungkin dia orang masa itu PKP bentangkan pergerakan. Lepas tu dia tak boleh buli kan. Kalau dia orang nak buli, mereka pun tak berani buli sebab itu mangsa tu you tak tahu nanti dia ada kena COVID atau tidak, betul tak? Kalau you bully dia nanti you sendiri kenal lah itu COVID. Betul tak? Betul. So ini kenapa sebab bahasa saya ada orang cakap di COVID dia buruk, dia sangat buruk, tapi ada sesetengah perkara yang dia membawa kebaikan. Macam saya rasa lah ini COVID dan sebab dia tiba-tiba dah berlaku pandemik ini kan, kebetulan pula dia boleh macam cakap dia boleh menurunkan atau dia boleh memutuskan ini rantaian buli. Bagi saya pendapat saya macam ni, tak tahu orang lain macam mana pendapat lah. Betul Lim. Sebab apa masa tahun 2020 ni COVID dah berlaku dalam bulan 3. Jadi dalam bulan Mac. So masa time tu you pun sedia maklum sekolah tutup. Kita pun belajar daripada rumah melalui online. So interaksi antara antara pelajar dengan pelajar pun berkurangan. So kes pun berkurangan, Lim. Betul. Sampai you tengok dari tahun 2020 untuk urutan section 506, 507, 509 boleh cakap hampir kosong, tiada kes. Betul. Betul. Jadi betul, Lim. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah ni COVID ini dia membawakan membawakan satu permulaan yang baiklah terhadap ini. Boleh cakap. Ya, betul. Boleh cakap hampir boleh cakap hampir dan cure all the case bully, boleh cakap macam ni. Atau itu orang dia nak bully, dia itu sebab dia dengan pandemik COVID, dia mula takut. So dia nak bully orang punya itu fikiran, terus hilang dia. Bagi saya macam inilah. Jadi untuk soalan yang seterusnya, apakah talian atau soalan yang boleh dihubungi atau digunakan untuk membuat laporan berkaitan bully fizikal? Okey, seperti mana you sedia maklum, daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat, kita ada talian kasih lah, yang mana kadang-kadang kita pun takut nak jumpa face to face, kita lebih selesa menyalurkan maklumat melalui telefon, melalui text messages, WhatsApp dan sebagainya. So ini adalah antara nombor yang telah diberikan lah, iaitu 15999. Untuk tujuan WhatsApp, nombornya pula ialah 0192615999. So nombor ni boleh kita guna, dia 24 jam. So kita boleh salurkanlah maklumat-maklumat berkenaan dengan bully ni. Untuk peringkat polis, nombor hotline iaitu 999 boleh diguna pakai. Maksud kata angkat dan dial terus je. Nombor ni kita boleh salurkan terus maklumat ataupun aduan. Dan seterusnya kita boleh pergi secara terus ke mana-mana balai polis, ibu pejabat polis daerah, ibu pejabat polis kontijen yang berhampiran. So maksud kata kita boleh teruslah approach polis ni untuk kita highlightkan isu-isu bully yang sedang berlaku pada diri kita ke, kawan kita ke, anak kita ke, kawan-kawan kita ke yang sedang berlaku lah, sama ada di sekolah ke, di rumah ke, di tempat kerja ke dan sebagainya lah, Lin. So saya harap you dapat panjangkanlah talian ataupun saluran-saluran ni kepada semua student-student di sana tu. Jadi berdasarkan kepada aktiviti DSP Amaf, jadi kita boleh mengambil beberapa langkah untuk mencegah bully fizikal. Sekiranya anda telah dibuli, anda harus memberitahu ibu bapa anda dan orang yang boleh dipercayai. Kami semua warga SMDK Simbing dan Polis Diraja Malaysia sedia membantu anda jika anda dibuli. Jangan takut.
luahkan kepada kami. Okay, untuk soalan yang terakhir. Sebelum tamat wawancara ini, apakah nasihat yang Tuan ingin berikan kepada pelajar SMJK Simin agar dapat menjauhi jenayah buli fizikal? Okey, last kali daripada saya, sedikit sebanyak nasihat lah kepada semua pelajar-pelajar SMJK Sinmin ni. Pertama sekali, saya mohon di peringkat pelajar-pelajar di sana untuk berganding bahu untuk membentras isu buli ni. Ya. Sebab apa? Untuk menyelesaikan satu-satu masalah dan isu, kita harus bekerjasama, mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Buli ni boleh berlaku di mana-mana saja. Seperti mana yang saya katakan tadi, dia boleh berlaku di sekolah, di universiti, di tempat kerja, rumah dan sebagainya. Sebagai seorang student ataupun masyarakat yang prihatin, kita perlu bertindak segera untuk menghentikan budaya negatif ini daripada terus berluasa. Sebab apa? Kita kena faham, bila buli ni diperterusan, buli ni dipraktiskan, dia akan memberi banyak kesan ataupun akibat yang negatif terhadap pembuli dan juga yang dibuli. Sekiranya di peringkat pelajar SMJK Sinmin ni terkesan ada lagi aktiviti-aktiviti buli fizikal, buli cyber, buli psikologi dan sebagainya, segeralah melaporkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Maksud kata seperti ibu bapa, guru, rakan-rakan yang senior dan pihak berkuasa. So akhir sekali daripada saya, lebih baik kita mencegah satu-satu perkara sebelumnya ianya menjadi lebih parah ataupun lebih teruk. So saya di peringkat PDRM mendoakan semua pelajar-pelajar SMJK Sinmin ni agar berjaya dalam akademik, berjaya dalam cita-cita masing-masing dan jauhilah aktiviti buli fizikal ni. Itu sajalah daripada saya, Lim. Ya, okeylah Tuan. Sebelum mengakhiri, saya mewakili Kelab Pencegahan Jenayah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Deputy Superintendent Ahmad Izzadi kerana sudi diwawancara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Lim. Terima kasih.